بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah izinkan untuk kita kembali bertemu pada majlis pembacaan dan penjelasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, ataupun lebih dikenali sebagai Kitab Arba'in atau Arba'un An-Nawawiyah, ta'lif Al-Imam Al-Muhaddith Al-Faqih Yahya bin Sharaf bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenali sebagai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah dalam usia sekitar 45 tahun. InsyaAllah pagi ini kita akan memasuki hadis yang seterusnya, yaitu Al-Hadis As-Salisu Was-Salasun, hadis yang ke-33. Hadis yang ke-33 ini merupakan hadis yang ringkas namun memiliki keutamaan yang sangat besar, kerana hadis ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang melibatkan keadilan dalam Islam, yang merupakan perkara yang pokok yang ditegakkan dari jurusan kehakiman, iaitu hal yang berkaitan dengan keadilan dan hal yang berkaitan tuntutan atau tuduhan dari seseorang kepada seseorang yang lain. Dan ini merupakan salah satu daripada perkara yang diambil kira di dalam urusan penegakan keadilan di mahkamah yang dilakukan mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Baik, mari kita langsung saja membaca hadis ini, kemudian kita ambil faedah daripadanya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yuqtan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankar. Hadithun hasanun rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi as-sahihain. Hadis hasan riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dan selainnya yang sebahagiannya terdapat dalam As-Sahihain. Baik, hadis ini ringkas, yaitu An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang telah berlalu penjelasan tentang biografinya. Anna, bahawasanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW bersabda, lau, seandainya yu'ta, diberi, annas, ya, seandainya diberikan manusia, yakni diberikan setiap orang, bidakwahim, apa yang mereka dakwah, ya, ladda'a, bagi setiap dakwaan mereka, rijalun, orang-orang, amwal, harta, ya, kaum lain, wadima'ahum, dan darah mereka. Lakinna, akan tetapi, al-bayyinata, bukti itu, ala, adalah kewajipan bagi siapa? Al-mudda'i, bagi orang yang mengaku, ya, pendakwa. Wal yaminu, dan sumpah, ala, adalah kewajipan, ya, ke atas man, orang yang angkar, orang yang ingkar, mengingkari. Baik, secara literal, secara harfiah. Baik, secara bahasanya, ya, secara bahasa mudah, ya, seandainya setiap orang diberikan kebebasan, ya, untuk menuduh, ya, yang dituduhannya diterima, maka akan banyaklah manusia membuat tuduhan atas darah dan harta orang lain. Akan tetapi sumpah itu atas orang yang tertuduh. Ini boleh faham? Ya. Jadi seandainya setiap manusia diberi haknya, ya, setiap orang mendakwa dakwi, dia dakwa, ya, menuntut, ya, berdasarkan dakwaan dia itu atau tuduhan mereka, maka tentu ada orang akan yang menuntut harta dan darah satu kaum. Namun pembuktian, al-bayyinah, ya, wajib bagi orang yang mendakwa, yakni orang yang menuntut tersebut. Dan, ya, al-yaminu, sumpah, wajib pula bagi orang yang mengingkari, yang terdakwa. Ini hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan hukum hakam, yang berkaitan dengan peradilan Islam, yang melibatkan tiga pihak dalam sesuatu pertikaian. Jadi hadis ini salah satu hadis yang sangat agung, ya, sehingga berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini merupakan kaedah-kaedah agung dari kaedah-kaedah hukum dalam syariat. Ya, sebelum ini hadis juga ada kaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan, ya, syariat, iaitu salah satu kaedah dalam qawaid al-fiqhiyah al-kubra, iaitu tentang apa? La dirara wala la darara wala dirara, ya, tidak boleh mudarat dan tidak boleh mendatangkan mudarat. Ini ada kaitan juga dengan hadis ini. Ya, seseorang itu dia suka-suka dia yang mendakwa, contoh, atau dia memang benar-benar mendakwa, maka dia mesti membuktikan dakwaan dia itu dengan mendatangkan keterangan. Ya, manakala pihak yang didakwa pula, maka dia diizinkan syarat untuk mempertahankan diri, ya, dengan dia mendatangkan sumpah. Baik, kita akan jelaskan nanti. Jadi sungguh, ya, hadis ini adalah hadis yang agung sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Begitu juga salah seorang imam lain, yaitu Imam Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah, berkata, hadis ini merupakan dasar dari dasar-dasar hukum, ya, dan rujukan yang paling, ya, fundamental, paling asas, paling pokok bila terjadinya perselisihan, ya, persengketaan, ya, dalam sesama manusia atau di antara seorang individu dengan, ya, organisasi, ya, dengan pihak-pihak tertentu. Baik, sekarang kita ambil faedah daripada hadis ini. Yang pertama, daripada keseluruhan gambaran yang dipaparkan di dalam sabda Nabi SAW ini menjelaskan tentang Islam adalah agama yang berpaksikan kepada keadilan. Islam agama yang berpaksikan kepada keadilan. Dan Islam sekali-kali selama-lamanya melarang kezoliman. Ya, kezoliman daripada pelbagai jurusan, yaitu dari urusan seorang hamba kepada Rabbnya, daripada urusan hamba sesama hamba, dan dari jurusan hamba dengan persekitarannya. Ya. Jadi kewajiban di dalam Islam wajib ditegakkan. Ya. Dan di sini hadis ini merujuk kepada, yaitu keadilan penyelesaian terhadap sesuatu, ya, isu permasalahan, ya, yang berlaku atau pertikaian, perselisihan, ya, dakwaan, tuntutan yang berlaku sesama,
dia manusia dalam hal-hal yang menyangkut dia perkara tertentu, maka hendaklah diadili dengan seadil-adilnya. Jadi hadis ini menerangkan tentang atau memperkatakan berkaitan dengan pengaduan seseorang dalam urusan yang melibatkan kepentingan orang lain dan juga dirinya, maka hendaklah dia diadili. Jadi hadis ini memiliki nilai atau peranan atau implikasi dalam jurusan kehakiman, dan perkara ini diuruskan di mahkamah, tempat keadilan ditegakkan dan diputuskan. Apabila perkara itu tidak dapat ditegakkan di dalam sesama. Tapi kalau sudah dapat ditegakkan sesama, contoh pertikaian itu berlaku, kemudian ada pihak penengah, contoh diselesaikan oleh masyarakat setempat, contoh berlaku sesuatu isu atau pertikaian, pendakwaan atau tuduhan, maka di kampung itu ada ketua kampung atau ada tuan imam, ada ustaz dapat menyelesaikan, maka dia terhenti di situ. Namun jika kompleks, dia tidak dapat diselesaikan secara bermusyawarah dan sebagainya, maka perkara itu diajukan kepada pihak yang berwajib, iaitu di mahkamah. Baik. Jadi hadis ini juga menjelaskan tentang 3 pihak yang terlibat di dalam sesuatu pertikaian. Iaitu yang pertama, orang yang mendakwa. Orang yang mendakwa, iaitu pihak penuduh atau pihak penuntut. Dia yang mendakwa, dia yang menuntut, atau dia yang mendakwa. Tuduh, dakwa, tuntut, sama maksud dia. Dalam istilah moden dia dipanggil pihak plaintiff. Kalau di mahkamah dipanggil pihak plaintiff. Istilah mahkamah, iaitu pihak yang mendakwa, pendakwa. Siapa ni plaintiff ni? Iaitu orang yang membawa kes dia terhadap seseorang yang lain yang dituduh di dalam mahkamah. Itu secara rasmi akan dibincangkan di mahkamah. Itu pihak yang pertama. Pihak yang pertama adalah orang yang membawa kesnya, pendakwaannya terhadap orang lain di mahkamah undang-undang. Jadi dalam dunia ni ada 2 jenis mahkamah. Satu mahkamah syariah dan satu lagi mahkamah konvensional. Kalau Malaysia menggunakan 2 jenis mahkamah. Mahkamah syariah tu hanya mengurus dari jurusan apa? Perkahwinan, kekeluargaan. Jadi tak syumul, tak sempurna. Selebihnya semua di taken care by mahkamah civil. Tapi kalau di kerajaan Arab Saudi, mahkamahnya adalah mahkamah syariah 100%. Itulah dia mahkamah Islam yang sebenarnya. Yang sepatutnya negara-negara umat Islam majoritinya wajib mengembalikan hak Allah Ta'ala supaya diputuskan di mahkamah mengikut ketentuan-ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Kemudian yang kedua, pihak yang terlibat adalah pihak yang didakwa, pihak yang dituduh. Pihak yang didakwa, yang dituduh. Tu. Pihak ni dalam istilah moden dalam mahkamah dikenali sebagai defendant. Tu defendant. Iaitu individu. Dia bukan mesti individu je, tak. Dia sama ada individu, organisasi, syarikat dan sebagainya yang didakwa, disaman. Tu, atau disaman. Atau dituduh. Juga di mahkamah. Sama ada mahkamah syariah atau mahkamah sivil. Pihak yang ketiga siapa? Pihak yang ketiga siapa? Bukan. Tertuduh dan dituduh dah ada dah. Saksi. Ada je. Yang ketiga adalah saksi. Saksi. Sama ada dia sendiri yang menuduh itu saksi. Mendatangkan al-bayyinat. Atau dalam bentuk-bentuk keterangan yang lain sebagai bukti. Bukti itu daripada saksi. Saksi boleh dalam pelbagai jurusan. Pihak yang keempat, hakim. Maka selesai. 4 pihak. Yang menuduh, yang dituduh, kemudian saksi itu adalah siapa yang membawa saksi. Dua-dua pihak boleh bawa saksi untuk defend. Dan hakim. Dan dalam sistem sekarang ada lagi yang membantu penuduh dan dituduh. Siapa? Peguam bela.
bagi dua-dua pihak. Jadi dia nak menegakkan keadilan sampai banyak pihak yang terlibat, supaya manusia tidak terzolimi, tidak teranaya. Itulah dia tujuan hukum, undang-undang, mahkamah apa pun, konvensional baik. Cuma berbeza dari sudut mahkamah syariah, ada unsur apa? Ada unsur iman, ada unsur takut, ada unsur amanah yang melebihi daripada mahkamah sivil. Sebab apa? Mahkamah sivil dia tidak diikat dengan agama, tidak diikat dengan akidah, tidak diikat dengan dosa dan pahala. Dia cuma diikat dengan pembuktian. Kamu salah ke? Kamu benar. Itulah beza sungguh. Sebab tu dalam mahkamah syariah, maka elemen yang mendasarinya adalah ketakwaan kepada Allah. Sebab itu dalam saksi nanti akan ada kaedah-kaedahnya yang sangat terperinci. Begitu juga dalam mendatangkan pembuktian dan seumpamanya. Begitu juga dalam hukum bersumpah. Baik. Jadi, pertikaian, pertuduhan atau pendakwaan seseorang terhadap seorang lain, maka hendaklah diadili mengikut cara lunas-lunas yang telah ditetapkan dalam Islam. Jadi kita berbicara hadis ini adalah dari sudut mahkamah syariah. Mahkamah Islam. Jadi Islam memberikan hak kepada semua pihak yang bertikai untuk menegakkan hujah bukti masing-masing. Dan peranan hakim sangat menentukan dan sangat besar. Dan yang paling penting dalam pertikaian adalah saksi. Sebab daripada saksi itulah maka nanti akan dibuat keputusan. Berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh saksi, maka hakim akan membuat keputusan. Jadi di dalam pertikaian ini ada etika yang wajib dipatuhi, yang wajib ditegakkan di dalam urusan untuk menyelesaikan pertikaian yang berlaku di dalam sesama orang, sesama sesiapa di antara kita. Baik. Jadi hadis ini sungguh besar sekali faedah. Jadi Nabi SAW menjelaskan keperluan yang wajib ada di dalam urusan pertikaian penuduh dan yang dituduh. Supaya apa? Supaya menutup pintu-pintu agar jangan seseorang itu sewenang-wenangnya mendakwa. Dia mendakwa secara sembrono. Jika tidak, maka akan berlakulah kacau bilau dalam urusan hak-hak manusia. Sebab itu orang-orang yang mendakwa ada syarat dia. Jika tidak, hukuman akan dikenakan pada dia, kerana barangkali dia sengaja saja mendakwa. Padahal dakwaannya itu adalah dakwaan yang dibuat-buat, atau dakwaan palsu, atau dakwaan untuk menzalimi orang lain. Begitu juga orang yang didakwa diberikan hak sepenuhnya untuk dia mempertahankan dirinya. Jadi ini menunjukkan Islam mewajibkan agar terlaksananya keadilan. Jadi untuk menyelesaikan pertikaian, maka Islam memberikan kaedah yang sangat agung daripada hadis ini dua, iaitu al-bayyinatu ala mudda'i. Keterangan bukti wajib bagi orang yang mendakwa. Manakala orang yang didakwa pula wal yaminu ala man angkar. Orang yang didakwa pula dia wajib untuk bersumpah jika dia mengingkari, jika dia tak mengaku. Itu salah satu kaedah. Tentunya al-bayyinat itu bagi dua-dua pihak. Bukti. Contoh gini. Kita kehilangan handphone. Contoh kita kehilangan handphone. Tiba-tiba kita nampak seseorang. Handphone tu macam saya punya. Lalu kita pun pergi pada dia. Tuan, minta maaf. Boleh tengok handphone tuan sekejap? Boleh. Tengok. Ini handphone saya tuan. Saya baru hilang dalam seminggu. Dia kata tak, ini handphone saya beli. Jadi kan bertikai. Dia kata tu handphone saya. Jadi dia yang mendakwa itu adalah handphonenya mesti mendatangkan bukti. Bukti apa? Apakah benar handphone itu adalah dia punya? Saya beli ini daripada seseorang. Itu dari karenah. Dia bukan beli di kedai. Boleh dia suspek. Jadi itu adalah handphone saya tuan. Saya hilang seminggu. Handphone saya pergi ke bank, saya letak untuk menulis, tiba-tiba saya terlupa nak ambil. Saya datang balik dah tak ada lagi. Lalu yang didakwa tu tanya, apa bukti handphone ini adalah kamu? Kita pun cerita. Handphone itu sekian, dalamnya saya ada letakkan satu tag. Saya tulis nama saya di dalamnya. Dia pun buka. Buka-buka tengok ada. Maknanya benar lah itu. Cukup dah satu bukti.
Ya. Maknanya dia beli barang curi. Ya. Ataupun barang orang yang mengambil handphone dia tadi. Itu contoh. Atau kita pergi ke satu kampung, satu negeri. Ya. Seseorang itulah dia pergi. Dan dia dah 5 bulan, 6 bulan kehilangan kereta. Dia dah lapor berpolis, dia hilang, kereta dia hilang. Barangkali dicuri ataupun bagai-bagai lah. Tiba-tiba dia pergi satu tempat, dia tengok, ini macam kereta aku. Walaupun catnya dah berubah, tapi dia kenal. Dia kenal kereta tu ada ciri khas yang dia ingat. Ini macam kereta saya. Jenama sama dah. Kerusi tengok, memang ini kerusi kereta saya ni. Ya, macam-macam tumpuk adalah kerusi. Dia ingat sangat. Kemudian dia tengok exhaust, ini exhaust biji macam kereta aku yang hilang. Walaupun cat dah berubah. Tengok tayar masih sama. Jadi dia dakwa. Ya. Maka orang yang didakwa itu mempertahankan, tak, di kereta saya beli. Saya baru beli. 2-3 bulan lepas saya beli. Baik. Macam tu macam mana? Itu senang, lagi senang. Kereta lagi senang nak dibuktikan. Kalau dia kata kereta dia, satu dia bawa laporan polis. Dia pernah buat laporan polis. Ya. Tapi kereta tu barangkali plate number-nya dah berubah. Betul kan? Boleh saja diubah. Barangkali orang tu pakai di kampung, dia tak keluar bandar, tak perlu ada lesen dan sebagainya. Ya. Okey. Yang kedua, ya boleh cek kereta tu. Walaupun plate pendaftarannya telah ditukar. Tengok chassis body dia ada number dia. Itu kod yang tak boleh diubah. Ya. Jadi dia pun buat laporan polis. Dia kata saya dah jumpa kereta ni, tapi pemiliknya mendakwa kereta tu ada dia punya. Maka kes tu akan dibawa ya ke pihak yang bertanggungjawab. Yang macam kes tu tak payah bawa ke mahkamah, polis saja boleh selesaikan, betul kan? Boleh datang cross check. Tengok-tengok betul. Dia pula boleh bagi evidence. Okey cik, saya boleh terangkan kereta tu kereta saya. Di bawah cik, ya. Cik jack kereta dia, cik tengok di bawah. Saya ada tulis nombor dan nama saya di bawah bodi kereta. Angkat-angkat tengok memang ada. Sah kereta saya. Inilah kereta saya yang hilang. Jadi kawan tu juga ada satu kesalahan di sisi undang-undang. Beli kereta curi. Lebih baik kau settle, jangan panggil polis. Kalau dia panggil polis, buat laporan, kau kena tangkap. Sebab apa? Melanggar undang-undang. Beli kereta tanpa ada grant. Dia tak ada grant. Dia kena tunjuk bersumpah. Dia bersumpah. Tapi ya walaupun dia bersumpah, tapi kalau tidak ada bukti, maka tertolak. Ini contoh. Ini yang kes yang simple. Tapi kes yang complicated, ya contoh, sehingga dibawa ke mahkamah. Kes tuntutan dan sebagainya. Banyak ni kes-kes yang berlaku. Ya, pelbagai bidang, pelbagai perkara. Jadi, di sini berikan 2 kaedah perkara yang perlu yang perlu dibawa di dalam mahkamah. Iaitu, dan kebanyakan kes-kes yang berlaku pertikaian sesama manusia ni ya dalam 2 jurusan. Apa jurusannya? Iaitu dalam harta benda dan darah. Nyawa. Ya. Ni kan berbahaya ni. Kalau ada orang tiba-tiba datang menuduh kita. Dia bawa polis, cik. Dia ni lah pembunuhnya. Dia ni yang bunuh anak saya. Ni kan ya melibatkan nyawa. Kawan tu terzolimi kalau dia teraniaya, dia tak buat. Maka masuk ke mahkamah, ditegakkan. Apa bukti yang saya ni membunuh, contohnya. Atau yang berlaku dalam tuntutan harta. Betapa banyak orang yang mendakwa. Tu dia punya, tanah tu dia punya. Ya. Harta benda dia punya. Ya, lembu tu dia punya tu. Tu saya punya lembu tu semua 500 ekor tu yang terlepas bebas tu. Di kampung-kampung kan banyak orang bela. Dia ternakan kambing lah, lembu lah, kerbau dia lepas. Tiba-tiba datang CB dah dari mana, dia kata tu kerbau tu saya punya semua. Ya macam mana nak buktikan? Maka bawa ke mahkamah. Ya dan begitulah seterusnya. Jadi banyak pertikaian yang berlaku pada manusia yang berkaitan dengan harta benda. Sebab harta benda bernilai. Begitu juga yang berkaitan dengan nyawa. Ataupun tuduhan yang lebih parah di antara tuduhan yang banyak berlaku. Contohnya berlaku perzinaan. Ya, ataupun rogol. Ada tuduh orang tu. Ya, dia menuduh. Jadi ingat dalam kaedah Islam, apa undang-undang pun, ya, tertuduh tak akan, orang yang dituduh tak akan didapati bersalah. Selama mana belum dibuktikan yang tertuduh itu memang terbukti bersalah. Tu ingat. Ini berbahaya sekarang. Banyak pesalah-pesalah yang dituduh didakwa. Ya. Media masa telah membuat persepsi bahawa yang dituduh itu bersalah. Ini salah. Ya. Sebab perbicaraan di dalam mahkamah sangat teliti.
Sehingga jika ada saja satu perkara yang menimbulkan keraguan, kes tu boleh digugurkan atau ya kesalahannya diringankan. Ini ya pakar-pakar lah ni dalam urusan undang, tapi kita bagi kaedah umum je. Sebab kita pun ya bukan terlibat dalam urusan mahkamah, tapi Islam bagi prinsipal yang sangat agung. Ya, sebab itu dalam Islam membebaskan kesalahan orang yang bersalah lebih diutamakan daripada menjatuhkan hukuman. Apatah lagi hukuman itu bertindak ya yang berbentuk hukuman yang ya sangat besar implikasinya. Contoh, dijatuhkan hukuman bunuh, dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Ni kalau tersalah ya di dalam menjatuhkan hukuman. Sebab itu saksi itu sangat penting. Sebab itu Islam meletakkan saksi mestilah memenuhi syarat-syarat dia. Ya, ada kaedah-kaedah untuk mengingatkan dia. Jangan menjadi seorang yang ya menyatakan sesuatu tapi palsu. Tu bencana saksi palsu ni. Yang di negeri di dunia Allah murka kepada mereka, di negeri akhirat pun Allah murka. Saksi palsu. Sebab itu dalam perbahasan ini ada dua penjelasan perbahasan yang paling utama. Iaitu yang pertama tadi, ya, al-bayyinatu ala mudda'i. Bukti bagi orang yang mendakwa. Ya, dia mesti datangkan bukti. Ya. Saksi. Bukti itu dalam bentuk saksi, dalam bentuk evidence yang lain, dokumen ke, ya, apa saja bukti-bukti yang boleh didatangkan. Ya, gambar ke, record ke. Ya, dan orang-orang yang lain yang datang sebagai saksi. Ya. Menerusi tarikh, dia boleh cek. Dia dituduh melakukan kesalahan ini pada sekian-sekian. Betul ke? Maka disemak. Disemak sejarah dia. Betul ke ketika dia buat benda ni, dia berada di tempat A. Tengok-tengok bukan. Waktu dikatakan sekian waktu tarikh tersebut, dia bukan berada di tempat A, dia ada di rumah dia. Dah. Ya, dah tak betul dah. Kemudian disokong lagi. Ada pula saksi yang membenarkan. Ya, saya saksikan, saya bersama dia ketika itu. Orang tuduh dia telah berbuat kesalahan, jenayah, mencuri ke, ataupun dia didakwa dia berkhalwat, contohnya. Ya, berdua-duaan di dalam bilik hotel. Tapi ketika itu didapati, dibuktikan dia bukan berada di situ. Barangkali ada orang lain nak mengadai dia, menyamar dan sebagainya. Contoh. Ya, ini banyak sekali, very kompleks. Jadi sebab itu mahkamah ya tempat untuk menegakkan keadilan. Dan menyelesaikannya bukan sehari dua. Ya, kadang-kadang very complicated, makan tahun. Ya, sebab itu Islam ya dalam kanun jenayah syariah, ya di antara perkara yang pokok dibincangkan adalah tentang saksi dan tentang sumpah. Ini dua, saksi dan sumpah. Ya. Maka Islam dalam penghakiman dan peradilan, ya sesuatu kes yang dibawa ke mahkamah, maka persaksian seorang saksi bagi sesuatu keterangan ya sebagai bukti menyokong atau yang membawa sabitan ya dalam bab hukum merupakan perkara yang paling penting, merupakan fakta yang sangat penting. Ya, untuk seseorang hakim itu mensabitkan sesuatu kes atau menolaknya. Ini perbahasan terperinci ni dalam bab ini. Ya. Jadi kesimpulannya adalah saksi sangat penting. Dan Islam menetapkan ya yang berkaitan dengan saksi ini ada rukun-rukun saksi. Ada syarat-syarat nak jadi saksi. Ya. Sebab saksi mempunyai peranan yang penting. Daripada dia itulah nanti hakim akan buat kesimpulan salah ke atau betul. Ya, betul ke ya orang yang mendakwa tu, atau betul orang yang didakwa saksi nombor satu. Ya. Dan Allah memperingatkan tentang saksi ini. Ya. Jangan jadi saksi yang menipu. Sebab nanti akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat. Bahkan dalam Quran Allah sebut, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Di peringatan keras. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah. Sumpah palsu ni. Ya. Saksi palsu. Mereka bersumpah. Ya. Tuh. Mereka itu tidak memperolehi bahagian pahala di akhirat. Satu, tak dapat pahala di akhirat. Ya. Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Allah tak nak bercakap dengan mereka. Ya. Allah tak nak melihat mereka. Wala yanzuru ilaihim. Ya. Pada hari kiamat. Ya. Wala yuzakkihim.
dan Allah tidak menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Surah Al-Imran ayat 77. Nampak tu? Jadi saksi ni ya, jangan bermain-main nak jadi saksi. Jangan jadi saksi dusta. Ya, sebab itu mereka kena bersumpah dan sebagainya sebelum menjadi saksi, akan bercakap benar. Ya. Dan syarat nak menjadi saksi ni dalam Islam ada 7. Dia secara ringkas sajalah. Yang pertama, dia adalah orang yang mukallaf. Orang yang berakal. Ya, mukallaf. Yang kedua, dia adalah seorang Islam. Saksi di mahkamah syariah. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, bermaruah. Yang kelima, adil. Yang keenam, tidak ada tuduhan terhadap dia. Kredibiliti dia tak dipertikaikan. Kalau dah dikenal dia sebagai penipu, pembohong, dia macam mana nak jadi saksi? Ya. Kemudian dia tidak menjadi musuh terhadap orang yang didakwa. Tu saksi-saksi tu mesti adil. Iaitu secara ringkas. Ya, perbahasannya boleh kita lihat dalam ya Qanun Jinayah Syariah perbahasan ini. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang Islam. Ya, jadi sebab apa saksi dia merupakan orang yang paling utama bagi hakim untuk membuat keputusan. Berdasarkan maklumat-maklumat dia, maka nanti akan di cross check dalam mahkamah oleh peguam bela, pendakwa dan sebagainya. Berdasarkan perbincangan-perbincangan dua pihak ini, maka hakim sebagai pihak yang menjatuhkan hukuman, ya, dia akan meneliti kedua-dua hujah, penghujahan daripada dua pihak. Ya. Begitu juga orang yang didakwa, yang dituduh, ya, hak yang ada pada dia adalah bersumpah. Jika dia tidak boleh mendatangkan bukti. Ya. Contoh tadilah handphone tadi. Dia dakwa handphone tu dia, tapi dia tak boleh nak buktikan. Tak ada surat dah hilang. Ya, macam contoh motosikal dia dicuri. Ya, dia tak ada apa dah dia boleh buktikan. Ya. Ya, geran motor dah hilang. Nak sebut tanda-tanda motor pun tak ada apa? Tidak ada bukti di situ. Nak kata ada nama dia tulis, tak boleh. Cuma dia kata motor ni memang motor saya. Ya, saya ingat tayar dia macam ni, tapi itu tak boleh, tak kuat. Last dia kata apa? Maka dia bersumpah. Ya, bersumpah bahawa motosikal itu adalah motosikal dia. Baik. Jadi sumpah menurut perundangan Islam dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan penghakiman dan peradilan, iaitu orang yang, dalam kaedah hukum, ya, undang-undang, orang yang mendakwa adalah dianggap dari pihak yang benar. Tu kaedah dulu-dulu dia. Pendakwa ni dia betul. Sebab apa? Prinsip umum. Sebab dia dakwa itu dia punya. Maka dia peringkat pertama, dia berada di pihak yang benar. Ya. Apabila pendakwa tadi dapat membuktikan keterangan-keterangan, mengemukakan evidence yang lengkap, ya, merupakan bukti-bukti yang memuaskan, yang tak dapat lagi diragui untuk menyokong dan menguatkan dakwaannya itu. Tetapi apabila orang yang mendakwa itu gagal mengemukakan bukti sebagai keterangan yang boleh menyokong dan menguatkan dakwaannya, maka orang yang didakwa adalah dianggap dari pihak orang yang benar dengan sumpah dia. Contoh tadilah dia dakwa di tanah saya ni. Dulu mak saya tok-tok saya yang troker. Tapi geran tak ada. Tu. Betul kan? Lepas tu pihak yang didakwa, tak, ni tanah saya dah usahakan dah 5 tahun dah. Dia pun tak ada geran juga. Sama-sama tak ada. Macam mana? Yang mendakwa tak boleh datangkan bukti. Dia katakan dia tak boleh datangkan bukti. Bertulis ke ataupun sokongan daripada orang kampung. Satu kampung tu sepakat kata memang betul di tanah tuan dia dulu. Troker. Tak ada juga. Mati habis dah orang tu. Yang didakwa tadi kata tak, ni tanah saya. Saya dah usahakan dah 5 tahun dah. Tengok saya buat rumah sini. Dia kata ni tok saya dulu juga troker. Maka ketika yang mendakwa tak boleh datang bukti, yang didakwa dia datangkan bukti dengan apa? Sumpah saja. Wallahi, ini adalah tanah saya yang telah saya warisi daripada datuk saya. Maka dapat dia. Sebab yang mendakwa tu tak boleh datang bukti. Tu pentingnya pendakwa mesti datang bukti. Kalau tidak, semua orang boleh mendakwa, walaupun sebenarnya tu memang betul dia. Adapun hakikatnya nanti akan didakwa di negeri akhirat pula. Sebab itu dalam Islam, ya, jangan bermudah-mudahan untuk yang mendakwa, dan yang didakwa juga jangan mudah-mudah bersumpah. Ya, sebab sumpah palsu ni sungguh akibatnya dihumbankan ke dalam neraka. Di dunia, ya, kamu beroleh keuntungan, dapat manfaat. Ya, jadi jangan mendakwa, ya, sekiranya bukan hak kita. Itu kaedah yang paling penting. Ya. Manakala jika orang yang didakwa itu tidak mau bersumpah, dia tahu implikasi dia. Kalau aku bersumpah sekejap lagi, dia tahu dalam hati dia, dia tahu ini bukan tanah aku ni.
Memang betul tanah dia. Tapi sebab apa? Sebab apa dia nak tanah tu? Tamak. Ya. Bila dia minta untuk bersumpah, dia tak nak bersumpah. Ya. Pihak tadi tak boleh datang ke bukti. Pihak ni pula tak berani nak bersumpah. Maka apa perlu buat? Maka orang yang mendakwa adalah dianggap dari pihak yang benar. Dengan sumpah aja. Ya, yang dinamakan dengan istilah perundangan Islam, sumpah rad, iaitu sumpah yang ditolakkan kepada orang yang mendakwa. Patutnya ya, orang yang didakwa tu ya, kena bersumpah, tapi dia tak berani sumpah, dia takut, dia tahu. Ya, barangkali dalam hati kecilnya, ini kalau aku sumpah nanti dapat bala daripada Allah. Ada iman lagi dah dia. Ya, lalu maka hak itu kembali kepada orang yang mendakwa. Seperti mana hadis ini. Ya, masya-Allah. Jadi Nabi SAW, ya, undang-undang Islam ni dah mula dari zaman Nabi SAW. Undang-undang manusia yang datang kemudian ni sebenarnya adalah mengambil faedah daripada undang-undang Islam. Cuma mereka kembangkan saja. Ya, Masya Allah. Tapi sayang, umat Islam meninggalkan undang-undang Islam. Akhirnya mereka masuk dalam undang-undang orang-orang kafir yang tak dapat menyelesaikan masalah. Bahkan bertambah lagi masalah. Betul kan? Kita tengok banyaknya jenayah berlaku. Bukan berkurang, makin bertambah. Sebab apa? Tak ditegakkan jenayah syariat. Ya, hukum hudud, qisas, takzir tak berlaku. Sayang, betapa berjayanya penjajah barat British memisahkan ya undang-undang common law dengan undang-undang syariah. Dengan memakai perundangan Lockery. Kekal sampai sekarang. Ya, agama dipisahkan. Agama dikecilkan skopnya. Hanya dalam amalan peribadi dan hal yang berkaitan dengan urusan nikah kahwin. Ya, NCR, nikah, cerai, rujuk. Itu aja agama syariah. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan faraid, wasiat dan sebagainya. Tapi hal yang berkaitan dengan hukum jenayah, ya, pembunuhan, ya, hal yang berkaitan dengan ya, aktiviti riba dan sebagainya, tak solat dan sebagainya, itu tak berjalan. Ya, perzinaan, ya, banyak. Ya, itu semuanya tak akan dapat diselesaikan dengan adil, melainkan dengan ikut kaedah hukum Islam. Ya, keadilan dapat ditegakkan dan ya, pengurangan kadar jenayah dapat ditegakkan. Tapi hari ini seolah-olah tak terkawal. Ya, hari-hari saja kita dengar ada orang membunuh dan dibunuh. Hari-hari kita dengar adanya perkara-perkara salah laku manusia, sama ada perzinaan, liwat, homoseksual, macam-macam. Dan kita lihat adanya orang yang murtad daripada agama. Undang-undang tak dapat nak ditegakkan. Sebab tak boleh dibicarakan di dalam mahkamah syariah. Nak ditegakkan hudud, nak ditegakkan hukum Islam, rejam dan sebagainya, tak berlaku. Ini kewajipan para pemerintah, ya, dan umat Islam keseluruhannya hendaklah ya mendukung, ya, menyokong agar tertegaknya undang-undang Islam. Maka akan tertegaklah keadilan. Ya, wahai umat Islam, khususnya para pemimpin, kewajipan kamu sangat besar. Nanti kamu akan dipertanggungjawabkan di negeri akhirat. Kerana undang-undang Islam itu adalah daripada Allah. Allah yang menciptakan kita manusia. Jadi Allah tahu bagaimana nak mengatur manusia. Manusia ni tak cukup dia dengan pengajaran, pendidikan, pelajaran, tak cukup. Ya. Tetapi dia mesti dikawal dengan hukuman. Sebab ada manusia yang tak ikut pelajaran. Dia ikut aturan dia. Dia tak ikut aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dalam urusan dunia. Ada undang-undang jalan dan sebagainya. Ada hukuman. Kadang-kadang hukuman tak masuk akal pun. Betul kan? Tak masuk akal. Tapi orang boleh ikut. Boleh terima. Apa contoh? Tengah-tengah malam. Ya, kita duduk di traffic light. Berhenti kereta. Ada merah. Satu kereta pun tak ada. Boleh pula patuh duduk situ. Kalau ikut ya pertimbangan akal, tak pernah sabar. Ya, sebab lampu tu diwujudkan di situ untuk apa? Untuk mengelakkan berlakunya pelanggaran. Ya, tapi ketika itu bukan ada kenderaan, kita saja yang duduk di situ naik motosikal tunggu lampu merah. Ya, jalan sajalah kalau ikut hukum munasabah, betul kan? Tapi kalau langgar, ada kamera. Nanti kena denda 300. Masuk mahkamah, cik saya langgar lampu merah sebab enggak ada siapa pun. Waktu 3 pagi, sunyi sepi. Saya seorang je waktu tu, balik daripada kerja. Untuk apa saya tunggu? Bahkan datang mudarat daripada saya ada. Tiba-tiba kalau ada orang jahat tunggu di balik semak, di traffic light tu, samun saya. Tak terima. Kamu langgar lampu merah. Undang-undang ciptaan manusia nampak tak? Ada kekurangan.
Undang-undang Allah takkan sekali-kali ada celah, walaupun sebesar zarah. Ya. Kaedah undang-undang Islam ni cari jalan. Ya, seboleh-bolehnya tak jatuhkan hukuman. Tu sampai tahap tu. Sebab melepaskan orang tu ya lebih dicintai daripada menjatuhkan hukuman yang berdasarkan takut khawatir nanti salah. Nampak tu? Apatah lagi yang melibatkan tercabutnya nyawa kawan tu. Atau apakah lagi hukuman itu melibatkan dia terpaksa berpisah dengan ahli keluarganya. Dimasuk dalam penjara bertahun-tahun. Rupa-rupanya saksi tadi palsu. Rupa-rupanya hakim pun palsu. Hakim yang tidak menegakkan keadilan, dirasuah dan sebagainya. Jadi Islam akan mewujudkan satu sifat apa? Hakim tu mestilah takut pada Allah. Saksi mesti takut pada Allah. Yang menuduh mesti takut pada Allah. Yang dituduh mesti takut pada Allah. Tu elemen tu mesti ada nombor satu. Tapi kalau mahkamah konvensional tak ada yang itu. Ya, tak dimasukkan dalam rukun dia. Ya. Pegawai dia cakap hebat. Ya, pandai dia mewujudkan kesamaran. Boleh dia cari jalan macam mana nak menjatuhkan pihak tersebut, menang dia. Padahal hakikat dalam hati nurani orang yang menuduh tu dia tahu. Dia tak berhak terhadap apa yang dia dakwa, yang dia tuntut. Dia tahu dia yang bersalah. Dia yang pembunuhnya. Tapi sebab pegawai belanya hebat, pandai cekap, maka selamat dia. Maka teraniayalah pihak tersebut. Tapi kalau dalam mahkamah Islam, ini mula-mula nombor satu. Bertakwa kepada Allah. Ingat, dalam mahkamah kamu boleh menipu. Hakim barangkali tak dapat kesan. Tapi Allah Ta'ala nanti akan membalas ya kezoliman, kejahatan, penipuan yang kamu lakukan di negeri akhirat. Tengok Allah sebut tadi. Ya. Sebab tu Quran sebut siapa? Dua pihak yang sangat besar. Hakim dan saksi. Yang mendakwa, dia dakwa. Dia pun bersalah kalau dia dakwa palsu. Tapi yang paling besar implikasi siapa? Saksi. Adapun hakim, ya dia hanya berdasarkan apa yang didatangkan dalam mahkamah. Ya, tapi hakim juga boleh berubah. Walaupun dia tahu saksi itu betul, tapi dia boleh manipulasi. Dalam dunia sekarang, apa pun boleh dilakukan. Yang membezakan hakim itu dengan hakim yang lain adalah ketakwaan pada Allah. Ada sifat takut. Sangat teliti, sangat berhati-hati. Kenapa? Ya, Nabi SAW ingatkan kepada para hakim. Wahai para hakim yang menjatuhkan hukuman. Ingat, ya, kamu tak akan terlepas di dunia. Ya, di negeri akhirat nanti, ya, kamu akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Nabi SAW menyebut tentang para hakim ni. Al-qudatu salasatun. Ya, hakim itu ada tiga. Nabi SAW sebut. Wahidun fil jannah. Satu, hakim tu pergi syurga. Sebab apa? Dia menegakkan keadilan. Adapun yang dua, wasdani finnar. Dua lagi pergi neraka. Jadi para hakim mesti pegang hadis ni. Wajib. Ya, hakim yang muslim. Ingat. Ya. Apa dia? Fa ammal ladzi fil jannati farajulun arafal haq faqada bih. Adapun yang masuk ke syurga itu adalah ya, seseorang yang mengetahui kebenaran dan memutuskan berdasarkan kepada kebenaran tersebut. Ini hakim yang adil. Ya, dia tahu kebenaran, maka dia jatuhkan hukuman berdasarkan kebenaran yang datang daripada saksi dan sebagainya tadi. Yang kedua, hakim yang masuk neraka ni siapa? Wa rajulun arafal haq fajara fil hukmi fahuwa finnar. Mengetahui kebenaran, tetapi dia berbuat zalim dalam menetapkan hukum, maka dia di neraka. Ya, dia pandai manipulate maklumat, maka dia pun buat jatuhkan hukuman. Kamu dijatuhkan hukuman, ya, denda 10 juta, penjara 10 tahun. Tapi berdasarkan data-data tu, ya, tak patut dia jatuhkan hukuman, tapi dia jatuhkan hukuman bersalah. Ya, patutnya ada keraguan di situ yang sepatutnya tidak boleh dijatuhkan. Kalau jatuhkan hukuman tak seperti itu, barangkali lebih ringan. Contoh, ya. Yang ketiga, warajulun qada lin-nasi ala jahlin fahuwa finnar. Iaitu seorang lagi hakim, dia memutuskan hukuman terhadap manusia dengan kebodohan, maka dia pun di neraka. Tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Ya, dia jatuhkan hukuman. Maka dua ni. Adapun yang berlaku sekarang di mahkamah-mahkamah, tentulah hakim tu berilmu sebab dia dilantik. Ya, dilantik. Cuma satu perkara. Untuk selamat, dia mesti menegakkan keadilan. Ya, sebab tu hakim ni dia tidak ada konflik of interest pada semua pihak.
Sebab tu dalam sistem undang-undang sangat teliti dalam bab ni. Pelantikan hakim yang akan mengadili sesuatu, ya, pertuduhan, kes, ya, dia mesti tidak ada kena-mengena dengan orang yang akan dia hakimi. Contohnya, yang akan dihakimi nanti tu adalah yang tertuduh tu adalah musuh politik dia atau musuh dia. Dulu waktu sekolah, waktu mana dicek tu. Wah, nanti sekejap lagi dia bawa elemen tu. Ya, maka tidak akan tegak keadilan. Maka akan berlaku kezaliman. Sebab tu hakim, ingat, ya, ada 3 jenis hakim, 2 ke neraka, 1 ke syurga. Dan hakim pula, ya, dia menjatuhkan hukuman berdasarkan maklumat-maklumat yang ada padanya. Ya, sebab itulah Nabi SAW, ya, pernah bersabda, "Iza hakamal hakim fajtahad, thumma asaba falahu ajran. Wa in hakama fajtahada thumma akhta falahu ajran." Ya, falahu ajrun. Jika seorang hakim akan menghukumi, lalu dia beristihad, kemudian istihadnya benar, dia akan mendapat 2 pahala. Sedangkan jika dia akan menghukumi lalu beristihad, kemudian istihadnya salah, maka dia mendapat 1 pahala. Ini hakim yang jujur, yang benar. Ya. Sebab kadang-kadang dia boleh buat keputusan salah, tersilap, terkhilaf. Tapi dia telah mengerahkan seluruh potensi diri dia dengan melihat seluruh dalil-dalil yang dibentangkan, fakta-fakta. Ya, berdasarkan saksi-saksi yang didatangkan bagi 2 pihak. Disertai lagi dengan sumpah bagi yang terdakwa dan sebagainya. Maka di situ dia buat keputusan. Maka dia selamat di sisi Allah. Ya, tapi jangan jadi hakim yang tahu kebenaran, tahu bukti-bukti, dah sahih dah yang didakwa tu tak bersalah, dia jatuhkan juga hukuman bersalah. Demi untuk memenangkan pendakwa. Barangkali pendakwa tu orang lain tak tahu, rupanya ada kepentingan konflik of interest dengan hakim dan pelbagai. Ini banyak berlaku, ya, di dalam kehidupan. Ya, sungguh apatah lagi di zaman sekarang. Ya, ada elemen, ya, konflik of interest politik, ya, permusuhan, kepentingan duniawi dan seumpamanya. Maka hadis ini sungguh memberikan kaedah yang sangat agung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan tuntutan. Iaitu berapa pihak tadi? Ya, 4. Iaitu pendakwa, yang didakwa, hakim, saksi-saksi. 4 pihak. Ya, maka seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, hendaklah dia, ya, jika dia terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, perkara yang pertama hendaklah dia ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, terkhusus kepada orang yang menuntut. Jangan asal menuntut. Dan bagi yang dituntut, maka jika itu bukan hak kamu, maka jangan kamu mengaku dia hak kamu. Sebab nanti perkara itu akan menjadi bakaran bagi kamu di dalam api neraka. Dua-dua pihak. Ya. Penuntut palsu dan pendakwa palsu. Pendakwa palsu, penuntut dan yang dituntut. Kalau dua-dua pihak itu salah satunya, ya, berdusta, maka nanti di negeri akhirat mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi kesimpulan hadis ini adalah memberikan peringatan kepada kita dan juga merupakan kaedah yang sangat agung yang diterapkan di dalam peradilan Islam, sama ada di luar mahkamah atau di dalam mahkamah. Iaitu kata Nabi SAW, al-bayyinatu ala mudda'i. Ya, bukti bagi yang mendakwa, yang menuduh, yang menuntut. Iaitu pihak plaintiff mesti mendatangkan bukti. Wal yaminu ala man angkar. Manakala, ya, yang dituduh, ya, yang didakwa, yang dituntut, maka kewajipan bagi dia adalah untuk bersumpah. Maka sungguh Islam, ya, sempurna, indah, ya, di dalam menyelesaikan pertikaian yang berlaku sesama manusia. Sebab inilah perkara yang sering pasti akan berlaku dalam kehidupan hidup bermasyarakat. Akan ada saja, ya, tuntutan dan pihak yang dituntut dalam pelbagai bidang. Khusus dalam 2 perkara yang Nabi SAW sebut, dalam urusan harta benda, ya, dan dalam urusan nyawa. Ya, tuduhan membunuh dan sebagainya. Ya, kamu ditangkap, dituduh membunuh. Contohnya. Ya. 5 orang membunuh. Bersyarikat. Betul ke 5-5 tu membunuh? Oh, rupanya seorang je yang bunuh, yang lain tak buat apa-apa. Contoh. Ya, itu saja yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan hadis ini. Tengok. Ya, Islam memberikan kriteria yang sangat agung yang kemudian dipakai sampai hari ini dalam sistem undang-undang apa pun. Ya. Dan Islam mengungguli perundangannya mengatasi semua perundangan yang ada di muka bumi ini. Cuba kita lihat contoh. Ya.
Pihak yang menuduh. Contoh orang menuduh seseorang, si A menuduh si B berzina umpamanya. Islam ada kaedah yang tak akan ada. Kaedah ini di dalam mana-mana agama ataupun hukum-hukum ciptaan manusia. Iaitu apabila seseorang itu menuduh seseorang itu berzina, maka dia hendaklah mendatangkan saksi. Tu yang menuduh kena datang saksi. Bukti dia saksi. Dan Islam meletakkan saksi bagi orang yang menuduh orang yang berzina mesti datangkan 4 orang saksi laki-laki. Sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 15. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'ah. Alaihinna arba'atan minkum. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Sebab ini tuduhan yang sangat berat. Tuduhan yang satu, jatuh harga diri orang yang dituduh. Dan yang kedua, akan dikenakan hukuman yang sangat berat. Perzinaan sebagaimana pernah kita sebut. Zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina orang yang pernah melakukan hubungan jenis, dia dah kahwin, atau yang belum berkahwin, hukumnya berbeza. Tapi hukumnya adalah hukum yang keras, hukum yang sangat berat. Iaitu kalau belum berkahwin, belum pernah melakukan perhubungan, maka didenda, disebat 80 kali sebatan. Kalau dah pernah berhubungan, pernah berkahwin, maka dihukum rejam sampai mati. Ni kan implikasinya apa? Tercabutnya nyawa. Dia ambil nyawa orang itu berusi hukuman. Mesti datang kapal saksi. Kalau dia seorang saja yang tengok, contoh seseorang mendakwa. Dia menuduh isterinya berzina. Contoh. Lalu dibawa ke pengadilan. Maka hakim tanya, ada saksi tak? Tak ada, saya seorang yang tengok. Betul hakim, saya tengok dengan 2 biji mata saya. Daripada awal sampai akhir. Tu. Tapi gugur dakwaan dia. Sebab apa? Tak cukup saksi. Islam letakkan 4 saksi, tak berubah. Sepanjang zaman tetap 4. Kalau tidak ada 4, tak boleh jatuh. Boleh faham? Itu contoh saksi dalam perzinaan. Begitu juga saksi dalam pembunuhan. Kejahatan yang mengharuskan dijatuhkan hukuman selain daripada perzinaan, seperti mencuri, minum khamar, menuduh orang. Maka Islam meletakkan mesti datangkan 2 saksi. Yang tadi 4 tadi berat. Sebab kesnya berat. Melibatkan maruah. Melibatkan boleh dijatuhkan hukuman rejam sampai mati. Selain daripada itu, seperti mencuri, minum khamar, arak dan sebagainya, Islam meletakkan syarat mesti datangkan 2 saksi. 2 saksi yang adil. Wa ashidu zawa adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah. Berkaitan dengan harta benda, tuntutan, nikah, talak dan sebagainya. Dan ini semuanya adalah contoh-contoh yang Islam telah tetapkan. Dan ada kes-kes tak perlu saksi. Itu perbahasan ni. Ada perincian. Ada kes-kes tak perlu saksi. Bukan semua dakwaan kena saksi. Contoh apa? Contoh anak lelaki kita, dia dakwa. Ayah, saya dah balik dah. Dia perlu datang saksi tak? Dia mengatakan dia dah balik. Tak perlu, dia sendiri itu dah saksi. Dia cakap sekian-sekian tanda-tanda. Cukup lah. Itu contoh. Ada perkara tak perlu saksi. Dan para ulama bahaskan benda-benda yang berkaitan dengan perkara tersebut. Begitu juga pernah di zaman Nabi SAW ada pasangan tu dia berkahwin, suami isteri. Tiba-tiba datang orang dakwa pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, mereka berdua ni pernah aku susui dulu. Pernah dia menyusui dua-dua orang ni. Nabi SAW tak minta saksi. Dan Nabi SAW percaya pada perkataan wanita tersebut. Lalu difasahkan, dibubarkan perkahwinan itu. Dan lelaki tersebut kahwin dengan orang lain. Nampak tu? Ada, ini semuanya perincian-perincian. Technical part ini semua dipelajari dalam ilmu yang berkaitan dengan undang-undang. Di universiti-universiti kita banyak melahirkan pakar-pakar undang-undang. Jurusan undang-undang, law. Islamic law dan juga conventional law, common law, civil law. Tu. Jadi kita berharapkan pada satu ketika nanti semoga undang-undang Islam itu dapat ditegakkan. Kerana itulah keadilan yang hakiki. Kerana
undang-undang Islam elemennya adalah takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Tapi selain daripada itu tidak ada elemen takut pada Allah. Yang ada pada takut pada manusia. Bila takut pada manusia, maka akan berlakulah ketidakadilan. Ya. Maka perkara itu sulit untuk dielakkan. Tapi kalau mahkamah Islam, ya, maka semuanya akan dapat diminimalkan ketidakadilan. Ya, sebab melahirkan orang-orang yang terlibat itu pertamanya mereka, ya, diingatkan tentang takwa Allah. Jangan melakukan kezaliman, tegakkan keadilan. Di dunia barangkali kamu terlepas, ya, tapi di negeri akhirat kamu tak akan terlepas. Ya, bukan bermakna, ya, undang-undang dunia tu di dunia terlepas, mahkamah sivil tu tak, di akhirat pun dia tak terlepas. Tapi di dunia banyak orang yang terlepas. Ya, disebabkan berlaku perkara-perkara yang, ya, barangkali, ya, mereka reka fakta dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Baik, itulah dia yang dapat kita sampaikan daripada hadis yang agung ini, yaitu hadis lau yuqtan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwal, ya, rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya, Islam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh setiap manusia. Kemuncak tak dapat diselesaikan secara tolak ansur, secara apa dipanggil, secara budi bicara sesama, maka diangkat ke pengadilan, mahkamah. Dan mahkamah lah yang akan menguruskan segala-galanya sehingga selesailah, ya, tuntutan atau dakwaan. Maka itulah dia, ya, kemuncak dalam penyelesaian pertikaian bagi seseorang. Jadi kesimpulannya adalah, ya, yang sering berlaku tuduhan atau dakwaan dalam masalah darah dan harta. Dan syariat Islam diturunkan untuk menjaga kedua-duanya sekali. Itulah dia maqasid syariah. Ya, salah satu daripada perkara yang 5, 2 daripada yang 5 adalah jaga harta, jaga nyawa, jaga agama, jaga akal, jaga keturunan. Semuanya nanti akan ditetapkan di mana? Di dalam mahkamah. Yang ketiga, bayyinah, bukti wajib didatangkan bagi orang yang mendakwa. Ya. Dan orang yang dituduh pula, ya, dia bersumpah. Jika dia enggan, maka dihukumi bersalah. Ya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang dapat kita ambil faedah daripada hadis yang agung ini, hadis yang ke-32. Cukup sangat itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah panjang umur kita akan berpindah ke hadis yang ke-34. Hadis ini pula menjelaskan tentang kewajipan seorang Muslim, iaitu dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menjaga kerukunan, keharmonian, keberagamaan di dalam hidup bermasyarakat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kebaikan semuanya adalah daripada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kefakihan, pemahaman yang benar berkaitan dengan agama kita, menerusi wasiat-wasiat Nabi SAW yang telah, sedang dan akan insya-Allah kita ambil faedahnya daripada, ya, penuturan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang menghimpunkan hadis-hadis ini. Semoga Allah menghimpunkan kita nanti kesemuanya dalam syurga Firdaus bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bersama dengan Nabi SAW, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.